Firli Sadri Rabbi Firli Sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada ahli-ahli Persatuan CVT dan juga Persatuan Hidroterapi AIS, malam ni tiba giliran saya untuk memenuhi slot program pemantapan ilmu CVT ini dengan tajuk perbahasan yang diberikan iaitu konsep fisiologi CVT menurut matriks angka dan warna. Kita akan bahas dulu soal angka metrik. Lepas tu kita bahas soal warna metrik pula. Nanti di hujung perbahasan kita akan buat satu kesimpulan ataupun satu rumusan berkenaan dengan konsep fisiologi menurut angka dan warna metrik ni. Jadi oleh sebab perbahasan ni sangat panjang, kita nak bercerita tentang angka metrik tu ada 9, kita nak bercerita tentang warna metrik tu pun ada 9, lepas tu kita nak buat rumusan lagi, jadi ada 19 benda yang kita nak bahaskan. Jadi tak cukup satu sesi untuk dalam masa 2 jam nak bahaskan 19 perkara tu. Jadi insya-Allah kita akan bahas sebahagian pada hari ini dan sebahagian lagi kita akan sambung pada sesi 2 pada minggu depan, insya-Allah. Harapan saya semoga kita dapat mengikutilah kedua-dua sesi ini supaya kita tidak gagal faham tentang konsep fisiologi yang melibatkan angka dan warna metrik ni. Jadi kalau kita nak buat kajian anatomi dan fisiologi, paling senang nak terjemahkan tu adalah melalui angka dan warna. Melalui prinsip angka dan warna, kerja sistem anatomi, kerja sistem fisiologi itu akan lebih mudah untuk kita fahami. Jadi persamaan dalam kaedah perubatan konvensional dan juga kaedah rawatan CVT ini, di mana dalam kedua-dua kaedah ini apabila jatuh sakit, perkara pertama yang disemak adalah darah. Darah ni ahli sains membahagikan kepada 4 kumpulan. Tapi dalam sains CVT, formula untuk darah itu adalah NW18. Kelebihan pada rawatan CVT ini, kita terus saja rawat pada darah. Kita tak perlu semak lagi darah itu dari jenis apa. Sebab jauh lebih bagus kalau kita kembalikan semula pada basic energy, pada tenaga asas darah tu sendiri. Jadi pertama sekali formula basic energy lah, BE. Itu yang paling tepat kita ambil kalau ada masalah berkenaan dengan darah. Dulu masa belum ada lagi belum wujud lagi serangan virus COVID, seluruh dunia manusia takut pada kuman kencing tikus. Atau dalam bahasa sains tu dia panggil bakteria Leptospira. Jadi kuman kencing tikus tu dia sangat ganas. Dia sangat pantas. Dia cuma ambil masa lebih kurang 4-5 hari saja. Lepas tu mangsa tu pasti mati. Jadi kuman kencing tikus tu dia serang pada darah. Jadi kalau doktor gagal tukar semua darah, nanti suhu badan pesakit tu dia naik sangat tinggi. Tapi kalau doktor berjaya
tukar dengan darah baru, insya-Allah dia boleh selamat daripada maut. Jadi apabila terkena serangan kuman kencing tikus, gejala awal atau petanda awal adalah cerit-berit. Jadi pada mulanya ramai yang sangka cerit-berit itu sebab keracunan makanan. Tapi rupa-rupanya itu adalah gejala penyakit serangan daripada kuman kencing tikus yang dia menyerupai diarrhea. Sebab kalau terkena diarrhea, itu biasanya boleh baik. Dalam tempoh tak sampai 24 jam, boleh baik. Tapi kalau tak juga baik, tak juga sembuh, lebih daripada 24 jam, itu kita kena waspada. Sebab mungkin bukan diarrhea biasa. Tapi itu petanda, gejala serangan daripada kuman kencing tikus ni tadi. Jadi dalam masa 2 hari, dalam masa tempoh 48 jam, sebelum kuman tu sampai ke otak, sebelum dia naik ke otak, dia sudah pun serang pada buah pinggang. Sampai cair buah pinggang tu, sampai rosak total buah pinggang tu dalam masa 4-5 hari macam tu. Jadi kebanyakan mangsa yang kena serangan kuman kencing tikus ni, dia tak sedarkan diri. Tapi dia menjerit, melolong, dia meracau, dia halusinasi, delusi, dia bercakap seorang diri. Sebab apa? Sebab otak dia tu, itu dah rosak, dah korup, kena serang dek kuman kencing tikus ni tadi. Jadi kesianlah kan, tentulah masa susah nak rawat kalau keadaan dah macam tu. Tapi kalau dia ada harapan sembuh, pasti ini akan jadi satu kenangan pahit lah dalam sejarah hidup dia. Dia melalui hari-hari yang sangat kritikal lah, yang sangat mengerikan. Jadi kalau terkena serangan kuman kencing tikus ni, dalam konsep CVT, terus saja ambil formula NW1 dan formula NW18. Ambil dalam dosis yang tinggi. Sebab apabila kita ambil formula NW dalam dosis yang tinggi, bermakna kita menghantar kuantum cahaya yang lebih laju. Dan dengan itu, dia dapat mengelakkan daripada terkena gejala yang macam kita sebutkan tadi. Tapi kemarin, itu serangan virus COVID tu, itu lebih dahsyat lagi. Jadi pada waktu itu pun sebenarnya kita kena kembali semula kepada tenaga asas, iaitu kekuatan pertahanan kekebalan kita punya sistem imun. Jadi bermakna kalau ada pesakit yang datang mengadu, dia kena cerit-berit ataupun dia dah kena demam melampau lebih daripada 24 jam. Jadi langkah terbaik kita beri dia kombinasi formula NW1 untuk sistem imun dan formula NW18 untuk darah. Boleh juga kalau kita nak bagi dia formula NW2 dan NW18, terutama pada wanita. Sebab itu adalah rangsangan melalui sistem endokrin. Memang formula NW2 itu bersifat feminin. Dan formula NW1 itu bersifat maskulin. Memang. Tapi kita kena ingat, walau apa penyakit sekalipun, pertama sekali kita kena balik semula, kita kena rujuk semula, kembali semula pada soal darah. Jadi, formula NW1 dan formula NW18 itu tetap menjadi kombinasi yang paling baik. Jadi, timbul pula persoalan.
kenapa rawatan ni harus kembali pada darah? Apa pasal nak kena balik semula, rujuk semula kepada darah? Jawapannya, sebab darah itu metrik 1. Darah adalah cecair hidrogen yang berwarna merah. Hidrogen, nombor atom dia 1. Merah itu adalah warna asas ataupun cahaya yang pertama dalam rahsia kejadian manusia. Jadi bermakna metrik 1 tu merah lah. Metrik 1 merah. Merah warna darah. Merah adalah simbolik berani. Tapi kalau formula NW1 itu metrik 9. Warna putih. Warna putih itu simbolik semangat. Semangat ini dipengaruhi oleh sistem imun. Metrik 9, warna putih. Jadi kalau kita temui kes orang tua yang ada mengidap 3-4 jenis penyakit serentak, tapi tak kronik, dia masih boleh berdiri, boleh berjalan lagi. Beri dia kombinasi formula NW1 dan NW20. Tapi kalau kes kecemasan, kes kemalangan, macam kena serang kuman virus, kuman kencing tikus ataupun kena serang dengan virus COVID, maka kombinasi formula NW1 dan NW18 itu lebih tepat. Sebab kombinasi formula NW1 dan NW20 itu untuk penyakit yang sudah mendasar. Penyakit pada orang-orang tua yang ada beberapa jenis penyakit serentak. Dia bukan untuk kes akut. Pasangan formula NW1 dan formula NW18 itu ada rahsia 19. Kombinasi metrik 1, metrik 1 tu adalah NW18 dan metrik 9, metrik 9 tu adalah NW1. Jadi kombinasi metrik 1 dan metrik 9 jadilah dia 19 iaitu 19. Itu maksud saya. Jadi jumlah 19 itu sama dengan jumlah huruf pada kalimah Bismillahirrahmanirrahim. Iaitu dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Bermakna angka 19 itu simbolik pemurah dan penyayang. Iblis dan jin kafir itu dia tak suka pada kalimah bismillah. Sebab apa? Sebab sifat pemurah dan penyayang tu itu tak ada pada mereka. Iblis tu sifat dia sombong, pembohong. Sebab itulah kalau terkena pada penyakit berat, kita kena balik semula, kita kena rujuk semula pada rahsia 19, iaitu sifat pemurah dan penyayang. Metrik 1 itu merah, metrik 9 itu putih. Kalau kita campurkan warna merah dengan warna putih, dia akan menghasilkan, akan menerbitkan, melahirkan warna pink. Warna pink tu metrik 2. Metrik 2. Pink itu adalah simbolik warna cinta, kasih sayang. Jadi rahmat dari sifat Maha Pemurah dan Maha Penyayang tu tadi ada dalam rahsia warna pink. Warna pink ni metrik 2. Metrik 2 sistem endokrin
ataupun sistem kelenjar yang merembes segala macam hormon. Hormon itulah dalam frekuensi warna pink. Jadi kalau kita senang nak ingat, matrik 2 adalah hormon dalam frekuensi warna pink. Jadi simbolik pemurah dan penyayang itu kalau bergabung dengan kekuatan semangat, iaitu kekuatan sistem imun semula. Jadi itulah kekuatan tenaga kuantum diri. Jadi apabila ada kekuatan tenaga kuantum dalam diri, itu bukan sekadar kuman kencing tikus yang ganas tu ke, ataupun virus COVID yang jahat tu dapat kita tepis, malah segala jin dan segala syaitan pun tak ada yang berani nak dapat. Jadi apa itu kuantum diri? Kuantum diri adalah semangat yang penuh dengan sifat pemurah dan penyayang. Jadi kalau kita nak duduk di darjat kuantum yang tinggi, bermakna kita kena bertarung dengan nafsu dan qarin. Ataupun jin dan syaitan yang boleh berlari dalam urat darah. Jadi apa saya cakap tadi? Formula NW1 warna putih, matrik 9, psikologinya adalah semangat. NW3 warna pink, matrik 2, psikologinya adalah penyayang. NW4 warna violet, matrik 3, psikologinya adalah pemurah. NW18 warna merah, matrik 1, psikologinya adalah berani. Jadi orang yang berani dalam rahsia darah inilah yang diguruni oleh jin dan syaitan, nafsu dan qarin. Bukan sebarang orang. Jadi sebab itulah dalam hidup ni kita kena berani. Kalau jadi penakut, nanti apabila kita berdepan dengan serangan virus ataupun berdepan dengan gangguan jin, nanti kekebalan pertahanan sistem imun kita boleh runtuh ataupun semangat kita itu boleh rebah, boleh musnah, boleh jatuh. Jadi jiwa kena sentiasa berani. Sebab rahsia berani itulah yang sangat digeruni oleh segala macam tenaga asing tadi. Jin, syaitan, qarin, nafsu dan sebagainya. Jadi bermakna tenaga kuantum diri itu kena berperang, kena berlawan, kena bertarung dengan bisikan qarin yang menguasai nafsu. Bermakna musuh ada dalam diri sendirilah. Jadi sebab itulah sebelum tenaga kuantum diri kita itu merudum, kita kena lawan dengan nafsu kita sendiri. Dekat sinilah kekuatan tenaga kuantum sangat-sangat diperlukan. Macam mana kita nak bina kuantum diri? Kuantum diri itu boleh terbina kalau kita duduk bersendirian, berseorangan. Tapi kena berani. Sebelum itu kita kena ada kekuatan darah. Kesihatan darah tu kena jaga dulu. Orang yang berani ni, dia percaya pada diri dia tu, tak ada belah bagi. Itu kelebihan orang berani. Jadi sifat berani adalah petanda darah dan tulang yang sihat. Jadi formula NW18 matrik 1 itu diperlukan untuk apa? Untuk kekuatan darah. Jadi biarpun badan kurus kering, tapi dia ada jisim tulang yang padu, yang padat, yang mampat, tulang yang berat. Bukan berat tulang, tapi jisim tulang yang berat.
Jadi begitulah secara ringkas kombinasi formula NW18 matriks 1 dan NW1 matriks 9 ataupun kombinasi warna merah dan putih. Matriks 1, matriks 9 digabungkan jadi simbolik kalimah Bismillah yang terbina daripada 19 huruf. Konsepnya sama ada matriks 1 akan bantu matriks 9 ataupun sebaliknya matriks 9 akan bantu matriks 1. Macam mana tu? Matriks 1 itu warna merah. Merah adalah warna yang paling bawah. Warna yang paling dasar. Warna asas. Matriks 9 itu warna putih. Putih adalah warna yang paling atas. Yang berada di puncak. Jadi apabila warna putih bergabung dengan matriks 1 tadi tu, warna putih, apabila digabungkan matriks 1 tu dengan matriks 9, dia jadilah 19. Itulah rahsia kalimah Bismillah, Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Dan apabila warna putih tu kita gabungkan dengan warna merah, dia menghasilkan warna pink ataupun matrik 2. Jadi matrik 2 itu warna pink, dia dekat dengan sifat penyayang. Matrik 3 warna violet itu dekat dengan sifat pemurah. Matrik 2 sistem endokrin, iaitu kelenjar yang merembes segala macam hormon. Matrik 3 itu sistem antibody. Jadi kelemahan satu daripadanya ataupun kedua-duanya sekali, itu pasti akan timbulkan masalah yang berkaitan dengan alat kelamin seksual. Ataupun kita cakap macam ni, masalah matrik 2 dan matrik 3, iaitu masalah hormon dan antibody, itu ada hubungan secara langsung dengan matrik 4. Sistem pembiakan. Macam tu. Jadi matrik 4 ni, dia adalah warna oranye, warna jingga. Itu sama frekuensi dengan sistem pembiakan. Jadi orang yang kaya dengan sifat pemurah, kaya dengan sifat penyayang, itu jarang sekali dia diserang kanser pada bahagian peranakan ataupun pada sistem pembiakan. Tapi kalau sifat pemurah dan penyayang itu sudah terganggu, maka nanti akan timbul masalah penyakit pada bahagian itulah. Jadi sifat pemurah dan penyayang itu skopnya terlalu luas, terlalu umum. Itu tidak terbatas kepada pemurah dan penyayang kepada antara suami isteri, adik-beradik, ahli keluarga, rakan taulan, jiran tetangga, tapi lebih jauh lagi sampai kepada haiwan peliharaan, sampai kepada tumbuh-tumbuhan, alam sekitar, harta benda dan sebagainya. Jadi kaya dengan sifat pemurah dan penyayang, kaya dengan matrik 2 dan matrik 3, itu akan menambah baikkan lagi kualiti darah, iaitu matrik 1. Jadi kualiti darah yang baik, matrik 1 yang baik, itu dapat elak daripada gangguan hormon dan antibody. Dapat elak daripada gangguan matrik 2 dan matrik 3. Supaya apa? Supaya tidak terkena penyakit pada sistem pembiakan pada matrik 4. Begitu. Jadi sistem pembiakan ni dia sangat penting. Sangat penting untuk kita teruskan generasi pewaris. Bermakna
Kalau nak sistem pembiakan itu kekal sihat, kalau nakkan metrik 4 itu sihat, maka nilai pemurah dan penyayang metrik 2 dan metrik 3 itulah yang kena jaga. Jadi apabila kita bahaskan soal hormon metrik 2, bermakna kita kena rujuk semula, kembali semula pada darah metrik 1. Jadi darah metrik 1 itu boleh tercemar kalau ada masalah hormon. Hormon metrik 2 itu boleh tercemar kalau ada masalah antibody. Antibody metrik 3 dia jadi lemah kalau kita tidak jaga kualiti tidur. Begitu. Jadi kebanyakan penyakit yang berat, dia akan ganggu soal keturunan lebih dulu. Dia akan ganggu pada metrik 4, warna oranye. Kalau kita ingat, masa bom atom tu digugurkan di Nagasaki, Hiroshima, masa itu semua janin dalam kandungan jadi cacat. Kesan radiasi bom atom itu, dia sudah ganggu sistem pembiakan sperma dan dia mencacatkan DNA keturunan generasi seterusnya. Jadi warna oranye itu adalah simbolik seksual. Warna oranye adalah kegemaran negara Belanda. Jadi dah sesuai lah. Belanda itu jadi negara seks bebas. Kat dunia ni hanya kat Belanda saja orang tak ada segan silu, bercakap soal hubungan seksual secara terbuka. Itulah kesan psikologi terhadap pengaruh warna terhadap perangai, terhadap karakter watak manusia. Jadi melalui hubungan seksual, maka melekatlah janin, tumbuhlah janin. Jadi janin dalam sistem pembiakan metrik 4 itu, dia masih belum hidup lagi. Sampai dia ditiupkan roh dari bunyi yang bertekanan. Simbolik bunyi yang bertekanan ataupun yang bergema adalah warna biru. Metrik 5. Metrik 5 itu dia berada di posisi tengah, di pusat, di center. Ni dia berada di bahagian sini, pada bahagian kerongkong, pada bahagian leher di mana terletaknya kelenjar tiroid. Jadi nada pada kotak suara inilah tempat bunyi bertekanan. Inilah pusat gema. Jadi kalau hilang tekanan bunyi di sini, maka akan hilanglah suara. Jadi kalau ada masalah pada sistem pembiakan, pasti akan bebankan kelenjar tiroid. Maknanya ada masalah pada metrik 4, dia akan bebankan metrik 5. Ataupun sebaliknya, masalah pada tiroid ini, metrik 5, berpunca daripada kelemahan di sistem pembiakan metrik 4. Dulu pelik juga, kenapa orang yang ada masalah hernia, iaitu angin pasang, masalah pada sistem pembiakan metrik 4 itu selalu kena beguk ataupun bengkak pada kelenjar leher sini. Ini metrik 5 lah ni. Tapi sekarang kita dah tak pelik lagi. Jadi orang yang ada masalah tiroid, itu jangan tiup belon. Sebab kalau dia tiup saja belon, nanti dekat situ akan hilang tekanan. Jadi kelenjar jadi bengkak sebab kelenjar nak cuba stabilkan semula tekanan. Lepas tu nanti baru dia kena hernia. Nanti bila dah baik hernia, dia kena lagi semula
masalah beguk. Jadi kalau zaman dulu kalau kena beguk, cepat-cepat orang tua sapukan dengan nila yang berwarna biru pada kawasan leher ini. Jadi bermakna kalau tak tahu nak ambil formula apa, ambil apa saja formula dalam frekuensi warna biru. Metrik 5. Sebab warna biru boleh menjelajah ke semua arah. Boleh pergi, boleh sampai ke mana ruang sekalipun. Jadi gema pada frekuensi warna biru ataupun bunyi bertekanan pada formula NW5, NW6, NW7, NW8, NW9, semua itu boleh bergabung dengan apa saja kombinasi warna. Sebab warna biru metrik 5 boleh sampai ke mana saja ruang sekalipun. Jadi orang yang ada masalah thyroid sudah tentu tulangnya turut sama akan terganggu. Tulang adalah metrik 6. Metrik 6. Ataupun dari masalah tulang, metrik 6, thyroid dia mula terganggu. Jadi kalau kita nak kuatkan tulang, metrik 6, atau nak kuatkan janin supaya tidak gugur, metrik 4, ataupun nak keluarkan darah haid yang dah lama tak datang, ambil formula NW9, metrik 5. Jadi apabila ambil formula NW9 dalam dosis yang tinggi, nanti darah haid tu akan keluar semula. Sebab apa? Sebab bunyi bertekanan metrik 5 menyusun tulang dalam rahsia metrik 6. Jadi gelombang bunyi yang bertekanan itulah, bunyi bergema itulah yang sebabkan darah haid datang semula. Jadi kalau ada masalah pada tulang, metrik 6 pasti akan ada gangguan pada thyroid, metrik 5. Ada kes dari sebab masalah sistem pembiakan, metrik 4, dia ganggu thyroid, metrik 5. Atau sebaliknya, dari sebab gangguan thyroid, timbul masalah pada bahagian tulang, metrik 6. Ataupun ada masalah pada thyroid, tapi gangguan pada metrik 4, pada kitaran haid. Macam tu. Jadi, rahsia tulang ada dalam metrik 6, warna hitam. Metrik 6 tu sangat mustahak. Sebab pada tulang belakang inilah segala ubat, segala penawar dan juga segala penyakit berada di sini. Jadi kaitan antara metrik 6 dengan metrik 7 itu adalah berkenaan tulang belakang dengan sistem penghadaman. Bahagian perut. Perut dia hilang. Ini perut dia. Bahagian perut. Jadi ataupun kita panggil solar plexus. Solar plexus. Jadi metrik 7 warna kuning. Dia kawal sistem penghadaman. Jadi hampir semua penyakit bersarang di perut dan berkaitan dengan air. Ada orang dia terlebih air. Jadi apabila terlebih air, jadi kerap kencing. Itu memang normal. Kerap kencing sebab terlalu banyak minum air. Tapi apa yang jadi masalah, kalau minum air banyak, tapi kencing sikit. Itu petanda awal tubuh sudah mula jatuh sakit ataupun sudah mula tidak sihat. Kena pula urin atau air kencing itu berbuih-buih. Kenapa? Sebab ada banyak gas. Itu mungkin juga buah pinggang metrik 7 sudah mula nak rosak.
Jadi kebanyakan kes buah pinggang rosak itu sebab kegagalan kelenjar pankreas dan juga sebab masalah gastrik. Ini semua ada dalam rahsia tulang belakang metrik 6 yang sudah amat terbeban. Kena pula dia tak pernah sama sekali buat buat latihan fizikal ataupun buat senaman, walaupun buat kontraksi otot yang ringan, yang mudah, yang ringkas. Jadi misalnya dia dah lama sangat tak lakukan ibadah solat. Jadi orang yang dah terlalu lama sangat tak lakukan kontraksi otot dalam gerakan solat tu, pasti dia bila dia nak lipatkan kaki tu, dia akan hadapi kesukaran sebab tulang dia dah jadi keras. Jadi kalau kita temui kes yang berkaitan dengan masalah tulang, kita kena balik semula, rujuk semula, kembali semula pada metrik 1 darah. Kena urut ni. Kena urut pada tulang belakang ni. Jadi apabila diurut pada ketolan-ketolan ruas tulang belakang ni yang kawal pada perut, nanti perut akan keluarkan banyak gas. Hari ini kerjaya sebagai seorang tukang urut, itu dia boleh hasilkan pendapatan yang agak lumayan. Tapi kita dalam CVT, semua pengamal sudah diajar teknik urutan bioquantum. Sama ada minat ataupun tak minat, tetap kena belajar juga sebab itu satu daripada silibus dalam CVT ini. Jadi, kalau tukang urut yang ada kuantum, apabila dia mengurut, dia ambil masa yang sangat-sangat lama. Tapi pesakit yang diurut itu terasa sekejap. Sebab apa? Waktu dia kena urut tu, tak ada tempat pun yang dia rasa sakit. Dia rasa seronok pula. Lagi lama, lagi tak apa. Jadi si tukang urut, ni pun urutlah dengan begitu gigih sekali. Selagi benjolan lemak tu dia tak dapat pecahkan, selagi itulah dia belum berpuas hati. Jadi kita yang tengok ni pun tak nampak macam dia letih mengurut satu orang begitu lama, berjam-jam. Tapi kalau dia pandai, cukup sekadar pakai ais. Sebab bila pakai ais, kesan lega tu lebih cepat dia rasa. Jadi apabila ada banyak gas, darah jadi besar. Aliran darah jadi tersekat. Jadi kalau aliran darah tak sampai ke sesuatu bahagian yang tertentu, nanti organ dekat bahagian situ dia tak dapat berfungsi. Jadi teknik urutan bioquantum tu itu dapat lancarkan balik semula aliran darah yang tersekat tadi. Jadi kaedah urutan bioquantum tetap kembali semula, balik semula, rujuk semula pada soal darah metrik 1. Sebab apa? Sebab dalam darah ada tenaga kuantum. Jadi urat yang paling halus adalah urat yang terletak pada sistem saraf tunjang dekat sepanjang tulang belakang. Jadi urat ni kena diperbetulkan semula menggunakan teknik urutan bioquantum. Tapi waktu kita nak buat urutan bioquantum ini, mestilah dengan sentuhan yang ikhlas, penuh dengan sifat pemurah dan penyayang. Jadi kalau kita nak pecahkan deposit kalsium yang mengeras pada tulang ke ataupun pada sendi-sendi tertentu, jadi teknik urutan gunakan air garam, gunakan ais, gunakan minyak urut bioquantum, itu akan beri kesan paling cepat. Sebab urat saraf akan lebih cepat terangsang apabila terkena ais.
Walaupun ada terasa agak sakit sikit, tapi tukang urut tu selamat. Sebab tangan dia tu tak akan diresapi oleh kesan radiasi daripada orang yang dia urut. Jadi apabila gunakan air garam, gunakan ais, gunakan minyak biokuantum, apa yang dia sangka sebagai tulang yang terlebih tumbuh, itu pun boleh mencair, boleh bertukar menjadi air. Deposit kalsium tu dia akan ikut arahan kuantum. Kalau diarahkan untuk cair, tak perlu ambil masa yang lama, dia pasti mencair sangat cepat sekali, sangat cepat. Jadi apabila ada masalah pada perut, matrik 7, nanti dia akan beri kesan pada sistem pernafasan, paru-paru dan jantung ni, kardiovaskular. Sistem pernafasan ni adalah matrik 8, warna hijau. Jadi bahagian sini, bahagian dada ni, bahagian paru-paru dan jantung ni, ini adalah dominasi orang level mental. Orang level emosi. Level emosi. Jadi, kalau kerja sistem penghadaman matrik 7 ni terganggu, nanti emosi juga akan turut terganggu. Resah, gelisah, susah hati, murung, tekanan dan sebagainya dan sebagainya. Jadi gejala ni timbul sebab apa? Sebab medula oblongata yang kawal sistem tekanan ini sudah sangat terbeban. Sangat-sangat terbeban. Sebab itulah orang yang ada kelemahan jantung, matrik 8, kalau kena tekanan, kalau ada bebanan fikiran, ada gangguan hidup, nanti dia akan cepat terasa sakit pada tengkuk. Dia rasa berat pada tengkuk. Jadi apabila ada gangguan emosi, keluh, kesah, resah, gelisah, gundah, gulana, yang berpusat di jantung dan paru-paru ni, di matrik 8 ni, pasti nanti sistem penghadaman ataupun sistem pencernaan pada matrik 7 ni akan turut terganggu. Begitu juga sebaliknya. Kalau dia ada masalah pada jantung, kolesterol tersumbat, ataupun pada paru-paru, semput, lelah, asma, matrik 8 ni, itu berpunca daripada kegagalan sistem di perut, matrik 7. Itulah yang sebabkan gas tertolak naik ke atas. Jadi, rasa loya, mabuk, gelap mata, nak pitam, ini semua gejala yang paling kerap serang orang sakit jantung, orang yang ada masalah jantung. Cuba kita suruh orang yang ada masalah jantung tu pergi buat senaman ringkas. Ataupun suruh dia berdiri tengah panas, suruh dia renung bayang-bayang. Sudah tentu dia akan rasa melayang, mula mabuk macam nak pitam. Sebab apa? Sebab darah yang dipamkan keluar dari jantung ke otak itu tak cukup oksigen. Jadi jantung yang ada masalah pam, dia tidak dapat hantar darah dalam kuantiti, dalam komposisi yang otak perlukan. Jadi darah yang sampai di otak itu tidak cukup oksigen. Bermakna kurang tenaga kuantum lah. Sebab apa? Sebab ada sekatan, ada halangan laluan dari jantung ke otak. Dari 8 ke 9. Jadi apabila tak cukup kapasiti oksigen dalam darah, jadi tenaga kuantum yang baik itu gagal sampai ke otak. Darah kalau tak ada tenaga kuantum yang baik, itu kalau sampai di otak, itulah yang boleh sebabkan hilang keseimbangan dan boleh sebabkan dia ternampak segala macam binatang buas, nenek kebayan yang tak sepatutnya dilihat. Macam itulah. Macam itulah secara ringkas kaitan antara jantung matrik 8 yang mula jadi tidak selaras, tidak sync, tidak seimbang dengan otak
iaitu matriks 9. Di matriks 9 ni warna putih. Warna putih kelenjar pineal. Kelenjar pineal yang kawal sistem imun. Sistem imun inilah kemuncak anatomi dan fisiologi. Jadi psikologi sistem imun itu adalah semangat. Jadi kalau jiwa dia tenang, hening, aman, damai, tenteram, jadi kehidupan harian itu dia dapat jalani dengan penuh semangat. Jadi sistem imun diperkuatkan oleh darah yang bersih. Ataupun kita kata matriks 9 diperkukuhkan oleh matriks 1. Jadi nampak tak dekat sini, segala sesuatu itu sudah ada pasangan masing-masing. Ataupun segala sesuatu itu bersifat dua hala. Sebab itulah pasangan ataupun kombinasi matriks 9 dan matriks 1 itu menjadi asas yang sangat penting. Di hujung penghidupan, di saat-saat akhir kehidupan, sekalipun dia tak ada sakit apa-apa, cuma bermula daripada sakit perut, matrik 7, lepas tu dia kena lemah jantung, matrik 8, sebelum alih-alih jantung tu berhenti berdenyut, lalu dia mati menuju visi spiritual iaitu matrik 9. Tapi ada orang yang alih-alih boleh mati. Sebab apa? Sebab dia kena serangan mengejut dan serangan serentak pada matrik 9 dan matrik 1. Ini dia kena serangan serentak pada sistem imun dan darah. Contohnya dia diserang kuman. Sebab serangan semua jenis virus, semua jenis kuman jahat, itu akhir sekali nanti dia akan bertumpu ke otak. Doktor kata kuman dan naik otak. Itu matriks 9 lah. Jadi kitaran itu akan berbalik semula kepada matriks 1. Balik semula pada cerita darah. Jadi macam ni lah. Macam ni dia cara, macam mana kalau kita nak faham kaitan proses anatomi dan fisiologi ikut matriks. Jadi tadi kita dah susun dari matriks 1 sampai matriks 9 dalam rahsia kuantum. Habis satu bab. Khalas. Sekarang kita pergi kepada peringkat seterusnya. Seterusnya macam mana kita nak jelaskan susunan matriks anatomi dan fisiologi ini boleh mempengaruhi karakter. Ramai doktor yang keliru masa dia nak mengistilahkan penyakit, lalu dia buatlah segala macam ujian yang merepek waktu dia nak mula menterjemahkan sesuatu penyakit. Apa saja ilmu sebenarnya datang dari Tuhan. Jadi ilmu ni kita kena tafsirkan dia secara mudah. Janganlah kita nak susahkan diri dengan segala macam istilah pelik waktu kita nak jelaskan, nak terangkan gejala sesuatu penyakit ataupun kita nak huraikan punca penyebab. Sekarang hal yang sama juga kita nak bahaskan, kita akan bahaskan, tapi dari aspek warna. Konsep warna ni dia mestilah tak bertentangan dengan penjelasan angka metrik sejak dari awal tadi. Kalau apa yang kita nak bahaskan ni nanti didapati bertentangan dengan penjelasan sebelum ini, bermakna konsep angka dan warna metrik ini hanyalah bersifat retorik, penuh dengan ketidakpastian. Sedangkan ilmu dari Tuhan itu adalah sesuatu yang pasti. Tidak boleh salah. Sebab
kuantum, dia tidak akan pernah salah. Dalam CVT, penerokaan penelitian ini dibuat dengan cara ikut fitrah, ikut fakta. Dalam ilmu kuantum, sains CVT ini, setiap satu penyakit sudah siap ada susunan angka dan warna tertentu. Misalnya tadi, dikatakan teori pergerakan tenaga penyakit itu yang bermula dari metrik 6, kemudian beralih ke metrik 7, kemudian ke metrik 8, dan akhirnya tenaga menuju ke metrik 9. Nampak macam mudah sangatlah kalau kita nak terjemahkan penyakit melalui angka dan warna metrik. Memang sengaja dijelaskan, dihuraikan secara mudah, secara ringkas, secara sederhana. Jadi tak perlulah kita nak kena habiskan terlalu banyak masa untuk belajar subjek anatomi dan fisiologi ni. Anatomi memang penting. Tapi apa yang jauh lebih penting lagi, apa yang lebih utama lagi adalah fisiologi. Kita dalam CVT ini, fisiologi inilah yang kita utamakan. Waktu kita nak beri penjelasan secara profesional dari aspek sains, dari mana punca dan apa karakter penyakit dan juga karakter pesakit. Jadi, kita semak dari aspek fisiologi itu, dari mana datangnya penyakit. Macam mana organ anatomi itu dia boleh saling tindak secara bersepadu terhadap sesuatu penyakit. Apa tertib, apa turutan sistem dalam gerak kerja sistem fisiologi ini? Apakah penyakit itu dia berpunca daripada pemakanan atau berpunca dari kuman, persekitaran, ataupun dari gangguan emosi atau dari gangguan tenaga asing. Jadi semua aspek ini kita susun secara menyeluruh ketika kita nak menterjemahkan penyakit dan juga puncanya. Jadi sekali lagi, apa yang diutamakan dalam sains CVT ini bukan anatomi tetapi fisiologi. Maklumat pasal segala macam fungsi anatomi ini ada dalam banyak buku. Dalam internet pun boleh dibaca dengan mudah. Jadi dari aspek anatomi, maklumat itu memang semenjak dari kurun ke-18 lagi, itu sudah disahkan betul, benar. Tapi apabila sampai pada bab fisiologi, itu belum tentu apa yang disebut dalam maklumat itu benar belaka. Ada sebahagian kecil yang memang betul-betul benar, tapi sebahagian besar tu amat meragukan. Jadi dari sudut pandang sains CVT, banyak teori, banyak konsep yang diutarakan dalam maklumat itu bertentangan, berlawanan dan amat sukar untuk kita terima. Apatah lagi kita mengikut konsep angka dan warna metrik yang sangat berpegang pada fakta dan fitrah. Jadi dalam konsep metrik sistem fisiologi, setiap organ anatomi ini diberikan tanda angka dan warna yang tersendiri. Macam mana tu? Macam inilah uraian dia. Penciptaan manusia itu bermula dari satu ruang yang gelap gelita, hitam pekat. Warna hitam,
Itu adalah metrik 6. Kan? Metrik 6 itu mewakili tulang, otot, sendi. Metrik 6 dalam sistem fisiologi adalah pengawal sistem saraf tunjang pada tulang belakang. Dalam ilmu biokimia, tulang, otot, sendi, ini adalah unsur karbon. Karbon, kalsium, fosforus, ini adalah unsur tanah. Jadi asas penciptaan Adam alaihissalam sebagai manusia yang pertama itu dari tanah, lumpur, hitam yang dibentuk. Sedangkan tanah itu bersifat kering. Tanah hanya akan bertukar menjadi lumpur apabila ada campuran air. Setelah bercampur dengan air, air itu adalah hidrogen. Tanah adalah karbon. Setelah tanah itu bercampur air, maka jadilah dia lumpur. Tanah lumpur hitam. Kemudian ia dibentuk, lepas itu ia dibakar dengan api. Api adalah oksigen. Jadilah bentuk tubuh manusia yang sangat rapuh, yang mudah pecah, yang fragile. Lepas tu baru ditiupkan angin yang sangat-sangat sejuk. Nitrogen sebagai tenaga roh. Barulah karbon atau tanah ni boleh bernafas dan hidup. Jadi macam itulah susunan dan hubungan antara 4 unsur utama sebagai asas penciptaan manusia. Unsur apa? Unsur air, unsur angin, unsur api, unsur tanah. Air itu hidrogen, angin itu nitrogen, api itu oksigen, tanah itu karbon. Dalam ilmu kimia, nombor atom hidrogen 1. Nitrogen 7. Oksigen 8. Karbon 6. Bermakna ada 2 lagi unsur untuk kita genapkan rahsia penciptaan dalam 6 masa. Apakah 2 unsur itu lagi? Iaitu sukrosa dan fosforus yang menguasai binaan dalaman. Sukrosa adalah gula yang sangat penting dalam pembentukan segala binaan dalaman. Jadi gula atau sukrosa itu dia menjadi asas kepada pembentukan tulang, otot, sendi. Jadi apa yang penting sangat pasal warna hitam itu? Sebab warna hitam adalah unsur yang pertama, tanah, karbon. Lepas itu barulah unsur hidrogen, air. Nombor atom hidrogen 1. Hidrogen ataupun air itu bertempat di perut. Sangat berpengaruh pada sistem penghadaman. Jadi sistem penghadaman ini adalah dalam dominasi orang level mental. Unsur air, hidrogen. Jadi apabila karbon disebut, bermakna itu ada kaitan dengan kanji, gula.
Kanji adalah karbohidrat. Gula yang diurai dari karbohidrat itu menjana tenaga dalam nilai kalori. Tapi gula dalam karbohidrat ada banyak nama, ada banyak jenis. Tak ada keperluan kita dalam sensitivity ini satu kerja nak hafal semua nama gula, nak hafal semua jenis gula. Itu langsung tidak penting. Apa yang lebih penting adalah hubung kait warna hitam dan warna kuning. Warna kuning itu ada dalam rahsia matriks 7. Angka 7 itu adalah simbolik melimpah ruah, sesuatu yang banyak tidak terperi. Jadi angka 7 ini boleh dianggap sebagai lambang yang bertuah atau lambang bernasib baik. Jadi kita jangan suka-suka nak sengaja runtuhkan binaan matrik 7 atau warna kuning. Kalau orang zaman dulu katanya makan pagi punca rezeki. Apa maksud dia? Maksud dia, sebelum keluar rumah di pagi hari untuk cari rezeki, kena jamah rezeki dulu. Kena jamah makanan dulu. Kenapa? Sebab kalau tidak, nanti kempunan. Kan? Kempunan itu bermaksud rezeki yang terlepas. Sebab ada aral, ada ujian, ada rintangan, ada halangan. Lebih sadis lagi, ditimpa kemalangan ataupun ditimpa kecelakaan akibat kempunan tadi. Jadi semua sangka itu berlaku sebab getaran warna kuning matrik 7 sudah pudar. Semua organ anatomi dalam sistem penghadaman, buah pinggang, pankreas, hati, empedu, limpa, perut, usus kecil, ini semua dalam frekuensi warna kuning. Matrik 7. Warna kuning adalah simbolik tenaga, stamina. Jadi sumber tenaga pada sistem yang dikawal oleh solar plexus ini adalah karbohidrat. Karbohidrat itu adalah gabungan daripada istilah karbo dan hidrat. Karbo bawa maksud bakar ataupun sesuatu yang berkaitan dengan api. Hidrat bawa maksud berbau atau bercampur gaul dengan air. Jadi dalam proses kimia mengubah tenaga, unsur yang nak dikarbokan, yang nak dibakar, diolah, digubah, diurai supaya menjadi tenaga, itu adalah gula. Dan unsur yang nak dihidratkan, itu adalah protein. Bermakna karbohidrat yang mahu diolah, itu adalah protein. Protein kawal pembinaan tisu organ anatomi. Protein berwarna kuning. Lemak pun warna kuning. Tapi lemak dalam kuantiti ataupun dalam kapasiti yang kecil saja. Jadi, serakan cahaya kuning, cahaya biru, cahaya hijau itu mendominasi frekuensi warna pada waktu pagi. Cahaya kuning, dia gubah karbohidrat menjadi tenaga. Bermakna, sumber tenaga adalah karbohidrat, kanji, gula. Jadi kalau nak elak dari jatuh sakit,
sarapan dengan cukup karbohidrat daripada makanan yang tinggi nilai kalori, itu kena ambil pada setiap awal pagi. Kalau ketika sarapan pagi tidak cukup ambil karbohidrat, itu lebih baik jangan buat apa-apa pergerakan otot yang perlukan perahan keras daripada tenaga kinetik. Sebab apa? Sebab dalam keadaan macam tu, perut tak dapat nak menjana air dalam cubaan dia mencari pasangan zat untuk dihidratkan. Sebaliknya, perut hanya terbitkan ataupun menghasilkan gas. Jadi kalau perut kosong, tak ada apalah yang nak dibakar. Jadi terbentuklah gas. Apabila gas bertimbun dalam perut, gula pula tak dapat dibakar. Bermakna gula telah gagal dikarbokan dan dihidratkan untuk menjadi tenaga. Sebaliknya, gula itu menjadi bebanan sampah dalam aliran darah. Jadi tak heranlah kalau silap saja makan sikit ataupun mula ada tekanan dalam menghadapi masalah kehidupan ini, tiba-tiba dia cepat jadi stres, dan apabila dia stres, bacaan gula dalam darah itu naik tinggi. Bebanan gula dalam darah itu dia jadi bertimbun. Sebab apa? Sebab tenaga kinetik digunakan dengan keras sebelum ada persediaan karbohidrat yang cukup di awal pagi. Kalau dia dah ada persediaan karbohidrat, gula, kanji yang tinggi lebih awal, itu tubuhnya itu akan cukup tenaga. Otot makin kental, otak makin cerdas. Sebab semua aktiviti itu menghasilkan oksigen. Segala macam zat akhirnya digubah menjadi oksigen untuk dihantar ke otak. Dalam otak ada kandungan lemak dan kolesterol. Oksigen mengolah atau mengurai lemak dan kolesterol yang berada dalam otak ni supaya tidak berlebihan. Jadi, bermakna orang yang ada diabetes, kencing manis, itu sepatutnya dinasihatkan supaya ambil gula. Kenapa? Sebab ketika dia buat pergerakan otot yang keras, nanti gula akan dihadamkan, diolah, dibakar bersama dengan makanan. Lagipun, apa nak takut, gula adalah satu daripada unsur penciptaan manusia. Unsur gula itu, dia mampu membentuk sesuatu biom, mampu membentuk sesuatu hidup tu menjadi lebih cantik, lebih segar, tahan lebih lama. Ini adalah fakta. Bermakna kalau nak darah yang segar, yang tahan lama, maka perlu ada unsur gula. Jadi macam itulah pengaruh gula pada darah. Tapi pelik. Pelik sebab kalau terkena diabetes, serta-merta doktor suruh kurangkan ambil gula. Ataupun dia langsung tak bagi ambil gula sama sekali. Sebenarnya, penawar penyakit diabetes itu adalah gula. Tak peduli sama ada gula itu dalam bentuk sukrosa atau glukosa, fruktosa atau dari jenis apa saja. Mungkin juga gula yang ada dalam protein, yang ada dalam lemak, yang ada dalam karbohidrat, tak peduli. Asalkan gula. Sebab protein akan dihidratkan menjadi tenaga kinetik sebagai stamina. Jadi kalau nak kurangkan gula dalam darah, kena ambil gula. Nanti gula segar itu akan bakar semua lebihan gula basi tadi. Sebab itulah gula sangat penting. Sebab kalau tak ada gula, darah tidak segar.
Darah jadi kental tak tentu pasal. Alih-alih boleh kena darah beku. Kalau tak ada gula, macam mana tubuh nak menjana tenaga? Gula adalah raja dalam soal pembakaran sesuatu zat yang nak digubah menjadi tenaga dalam nilai kalori. Apa kemuncak kalori? Kalori paling banyak itu ada dalam kumpulan lemak. Sedangkan dalam lemak, kandungan yang paling tinggi adalah kolesterol. Jadi apabila tengok senarai, kolesterol paling tinggi ada dalam lemak, terkejut pun ada, takut pun ada. Jadi atas dasar takut, doktor pun larang ambil makanan yang tinggi kolesterol. Padahal kolesterol itu sangat penting sebagai makanan untuk otak. Kalau kita tengok sebenarnya Parkinson tu ada kaitan dengan kapasiti otak yang kapasiti oksigen yang sampai di otak. Maknanya otak tak dapat bekalan oksigen yang cukup sebab ada sekatan ataupun ada rintangan, ada halangan lemak dan kolesterol yang bertimbun dekat situ yang menyekat laluan impuls ataupun isyarat elektrik dari sistem saraf tunjang yang menjadikan dia terputus-putus. Jadi kalau kita nak kumpulkan, nak himpunkan kapasiti oksigen yang cukup dalam badan, tariklah nafas panjang-panjang. Cari di tempat ruang yang terbuka, lepas tu pendamkan oksigen tu sekejap. Dengan cara kita tahan nafas lama-lama. Kemudian baru lepaskan semula karbon dioksida itu perlahan-lahan. Buatlah berulang-ulang. Macam itulah. Teknik macam mana kita nak perangkap oksigen melalui pernafasan ni tadi. Ini bagus kalau kita dapat jadikan terapi. Satu lagi amalan menggeliat. Menggeliat sebelum tidur dan sebaik saja bangun dari tidur. Itu juga bagus untuk leraikan lebihan gas karbon dioksida yang terperangkap pada otot. Jadi kalau nak makan pada waktu pagi, ambil makanan pada waktu pagi itu, waktu yang paling sempurna adalah pada waktu sahur. Maknanya kalau dapat amalkan setiap hari makan nasi pada waktu sahur, bermakna apa saja hikmah puasa, itu semua kita dapat. Amalan makan nasi pada waktu sahur, itu bukan saja dia dapat jaga perut, dia juga dapat susun sistem metabolisme dan juga dapat mengolah karbohidrat untuk menjadi tenaga. Jadi kalau ikut hukum, waktu makan sahur itu sunat dilewatkan. Lewat sampai bila? Sampai masuk sempadan warna violet, matrik 3. Jadi frekuensi warna violet itu menguasai kelenjar hipotalamus. Hipotalamus ni CNS, Central Nerve System, yang bertindak sebagai pusat kawalan nafsu. Jadi bangun sebelum awal pagi, masa orang lain tengah sedap tidur, itu sebenarnya perlukan semangat yang sangat kuat. Sama kuat dengan semangat orang yang berpuasa ketika orang lain tengah sedap menikmati makan tengah hari. Bermakna, mesti ada kekuatan dari dalam diri untuk tepis segala ujian nafsu dan ujian daripada dunia jisim, dunia kebendaan, materialistik ni.
Jadi kalau mampulah amalkan macam tu, memang mudahlah nak kawal nafsu, terutama adalah nafsu membazir. Kita kena ingat, membazir itu adalah saudara syaitan. Dalam keadaan biasa, memang bukan senang nak tepis nafsu yang membawa pada jalan membazir. Qarin itu paling mudah mempengaruhi nafsu. Sampai nafsu boleh kawal akal. Tapi akal sihat, dia ada kekuatan untuk tepis kawalan nafsu. Kalau diikutkan bisikan daripada qarin ni, bisikan qarin pada nafsu ini, kalau diikutkan, ujungnya nanti, sudahnya nanti, itu akan bawa pada jalan yang membazir, yang merugikan, dan yang menyesalkan. Tapi ada orang suka bangun lewat pagi. Kita tadi cerita suruh bangun awal pagi, tapi ada orang suka bangun lewat pagi. Matahari dah naik tinggi, dia baru nak bangun tidur. Kalau dia ambil makanan sekitar jam 11 pagi macam tu, itu tak apalah, kita boleh kira, kita boleh anggap dia sebagai makan sarapan lah. Tapi pada waktu itu sebenarnya serakan cahaya biru yang mendominasi waktu pagi itu sudah bertukar. Sempadan warna itu sudah diambil alih oleh frekuensi cahaya warna hijau. Nanti pada waktu tengah hari, serakan cahaya warna kuning pula akan ambil sepadan warna. Jadi kalau senang kita nak ingat, sempadan warna biru itu waktu subuh, sempadan warna hijau itu waktu duha, sempadan warna kuning itu waktu zuhur. Itu nak mudah kita ingatlah. Jadi cahaya warna kuning atau matrik 7 itu menjana sumber tenaga pada solar plexus, pada sistem penghadaman yang ketika itu sedang mencapai dia punya waktu puncak, peak hour. Jadi kalau kita nak rawat penyakit yang berat macam diabetes, pesakit itu kena tukar, kena ubah kaedah pengambilan makanan dia atau ubah gaya diet harian dia. Pada awal pagi dia kena ambil sesuatu yang tinggi nilai kalori. Tak ada istilah makan tengah hari untuk orang diabetes. Untuk orang darah tinggi tidak ada istilah lunch ni. Tengah hari adalah waktu untuk solar plexus menjana tenaga, untuk menghasilkan tenaga, untuk keluarkan tenaga, bukan masa untuk terima zat makanan. Tapi ni tabiat buruk makan tengah hari ni. Dalam makan tengah hari banyak, ambil zat yang banyak, itu memang sudah jadi lumrah bagi pesakit diabetes. Padahal pada waktu tengah hari, solar plexus itu tengah aktif ubah karbohidrat jadi tenaga. Jadi jangan masukkan sebarang benda lagi. Cuba kita perhatikan pokok tumbuh-tumbuhan. Waktu pagi, daun-daun hijau ni dia serap karbon dioksida dalam proses fotosintesis untuk dia buat makanan. Nanti pada waktu tengah hari, oksigen dilepaskan. Pada waktu tengah hari, dalam dominasi warna kuning, matrik 7, itu adalah waktu untuk pokok atau tumbuh-tumbuhan lepaskan paling banyak oksigen. Tapi sebelum tu dia pokok kenalah dulu serap karbon dioksida pada waktu pagi, iaitu ketika dalam dominasi serakan cahaya warna hijau 8, matrik 8. Jadi pada waktu tengah hari cukup banyak
gas oksigen ini sebenarnya sedang naik ke udara kasa, sedang naik ke atmosfera. Bermakna inilah masa puncak yang paling bagus kalau kita nak berdoa untuk 11 siang ni. Orang zaman dulu percaya kalau terlepas detik ni, boleh sempit rezeki. Jadi tanpa kita sedari, sebenarnya proses ala fotosintesis itu juga berlaku dalam tubuh badan kita. Melalui apa? Melalui olahan karbohidrat yang digubah jadi tenaga. Tenaga itu kemudian akhirnya digubah menjadi oksigen. Jadi kita sebagai manusia patut tiru amalan yang sama macam pokok. Sebab itu adalah petunjuk dari Tuhan kepada sesiapa yang nak fikirkan. Jadi amalkan, ambil sarapan pagi yang tinggi nilai kalori awal pagi, di awal pagi. Kalau bangun dari tidur, terus saja makan tengah hari, tak ada ambil sarapan pagi, sudah tentulah kandungan gula dalam darah akan jadi tinggi. Sekalipun pada waktu tengah hari itu makan cuma sedikit, tak banyak, tetap bacaan gula akan naik juga. Memang dia tidak boleh elak, memang tak dapat lari sebab kandungan gula dalam bentuk kanji, dalam bentuk karbohidrat itu tetap ada dalam apa jua masakan, apa jua makanan. Jadi jangan pelik. Kalau gula tetap saja bertimbun walaupun makan tengah hari hanya sedikit, sebenarnya sebab masukkan makanan ketika dalam perut ada banyak gas. Jadi usus gagal serap air, cuma dapat serap gas. Usus besar patutnya serap zat, serap nutrisi dari perut yang dah siap digubah jadi tenaga dalam nilai kalori. Gas itu sepatutnya diserap oleh sistem pembiakan dalam rahsia warna oranye, dalam rahsia metrik 4. Jadi sebab itulah ramai pesakit diabetes yang keliru. Apa pasal gula tetap saja tinggi walaupun dia sudah buat senaman? Sebenarnya sebab tenaga kinetik ataupun pergerakan otot itu telah digunakan secara berlebihan tanpa ada persediaan bekalan kalori yang cukup pada awal pagi. Jadi tubuh dia jadi rugi sebab lepaskan karbon dioksida tetapi gagal serap oksigen. Memang rugilah. Rugi besar kalau dah makan tengah hari pada awal, dah makan nasi pada awal pagi tapi takut terkena sinaran warna hijau cahaya matahari pagi. Orang di barat tu dia percaya yang takut pada sinaran cahaya matahari pagi itu hanya Dracula. Itu makhluk daripada golongan jin. Tapi tanpa kena sinaran cahaya hijau pada waktu pagi, sebenarnya kolagen di bawah kulit itu, di bawah lapisan kulit ni, dia tidak dapat terbentuk. Cuba kita perhatikan, apa jadi pada ikan pelaga, ikan yang banyak warna tu, ataupun pada ikan emas. Kalau kita simpan dia dalam tempat yang gelap. Jangan bagi dia kena walau sedikit pun sinaran daripada cahaya matahari dalam satu tempoh waktu tertentu, kita akan lihat ikan itu bertukar menjadi warna putih. Kenapa? Sebab ikan tu dia tak dapat zat warna dari cahaya matahari. Tengoklah, sedangkan ikan pun boleh hilang warna. Apatah lagi pada warna orang manusia. Kalau kita takut terkena sinaran cahaya matahari pagi. Jadi jangan takut pada cahaya matahari pagi dalam frekuensi warna hijau, metrik 8 sebab kalau dah makan sarapan, perut sudah ada
persediaan kalori. Jadi apabila terdedah pada cahaya matahari, itu sebenarnya adalah satu teknik macam mana badan nak serap tenaga getaran warna. Getaran warna tu bahasa Inggeris dia color vibration. Kan? Jadi barulah kuantum rezeki itu tersusun dengan cantik. Kalau tidak, nanti alih-alih timbul segala macam sangka, segala macam halangan, segala macam bebanan yang menyakitkan kepala dan mengganggu fikiran. Jadi, sekali lagi, kalau dah jatuh sakit, segala gaya, segala aktiviti, segala diet pemakanan itu harus diubah. Berhenti sekejap. Berhenti daripada ambil makanan yang dimakan setiap hari. Lihatlah, sebaik saja diubah, pesakit pun pelik. Macam mana boleh cepat baik? Sedangkan dia dah tanggung derita itu dengan sangat lama. Kita jangan pernah terlupa, dalam tubuh badan juga ada proses ala fotosintesis. Sebab itulah semua pengamal CBT kena amalkan pakai baju ikut warna hari. Sebab dekat situ sudah ada nilai kuantum yang tersusun. Jadi itulah kelebihan kalau pakai baju warna hijau pada hari Khamis. Antara lain sebab untuk tubuh dapat ambil manfaat daripada limpahan oksigen di udara kasa, di atmosfera, hasil daripada proses fotosintesis daun-daun hijau tadi. Jadi nombor atom bagi oksigen itu adalah 8. Jadi apabila satu atom oksigen bergabung dengan 2 atom hidrogen, maka wujudlah sintesis air. Air itulah tenaga. Air adalah unsur hidrogen yang kuasai pada bahagian perut. Dalam sistem penghadaman, segala keracunan digubah jadi molekul air. Apa saja benda yang dimakan, apa saja benda yang ditelan, sebelum ditukar jadi tenaga, digubah dulu menjadi molekul air. Jadi amalkan, ambil secubit garam booster pada awal pagi ataupun pada setiap kali sebelum makan. Sebab kalau sudah termakan racun sekalipun, garam tetap akan dapat meneutralkan racun itu. Jadi kita janganlah terikut-ikut sama fitnah pada garam. Sebaliknya kita kena perhatikan apakah makanan yang diambil pada waktu pagi itu sudah cukup nilai kalori ataupun tidak. Sebab ramai yang dah meninggal dunia, ramai yang dah mati akibat tak ambil sarapan pagi. Dia kayuh basikal, alih-alih tumbang. Lepas tu mulut dia berbuih-buih, tak lama nafas dia pun terhenti. Jadi panggilkan ambulans, dia dihantar ke hospital dan mayatnya tu dibuat bedah siasat. Sebab apa? Doktor nak cari punca kematian. Lepas tengok, doktor pun sahkan, dia ni mati mengejut sebab serangan jantung. Sebenarnya tak perlu pun bedah mayat tu. Tengok je pun kita dah tahu. Itu sebab gastrik. Semua itu berlaku sebab gara-gara langsung tak ada persediaan garam pada awal pagi sebagai pengatur metabolisme. Akibatnya, sistem metabolisme jadi berkelaru. Memanglah, masa yang terakhir itu alih-alih jantung dia berhenti. Tapi sebelum jantung tu terhenti, dia lakukan pergerakan otot yang keras
dengan tidak ambil sarapan pagi. Jadi fakta ini macam tak ada siapa yang nampak. Kadang-kadang pengambilan zat makanan tu sudah betul, sudah sempurna. Tapi waktu ambil makanan ataupun unsur rasa makanan itu tidak diperhatikan. Misalnya, ambil sesuatu yang masam sebelum ambil benda manis. Secara fakta, manis kuasai masam. Atau dengan kata lain, gula mengurai asid. Jadi kononnya dia ambil benda masam sebab nak tambah vitamin C. Tapi sebaliknya, belum sempat kulit dia menyerap vitamin C itu pun sudah musnah. Akibat daripada otot gunakan tenaga kinetik secara ekstrim. Memang rasa masam manis tu, itu memang bagus untuk tambah stamina. Terutama apabila berlaku kehilangan air, dehidrasi. Sebab itulah kalau kita tengok minuman isotonik, iaitu minuman yang untuk merangsang kecergasan ahli sukan itu dibuat dalam perasa masam manis. Tapi masam sepatutnya diambil pada sebelah petang. Iaitu ketika dominasi cahaya warna oranye, metrik 4. Atau senang nak ingat, dalam sempadan waktu asar. Jadi inilah waktu yang paling sesuai ambil sesuatu yang bersifat masam. Jadi apabila masuk waktu senja, masuk waktu maghrib, itu kena ambil dulu sesuatu yang bersifat manis sebelum boleh kita ambil makanan yang paling tinggi nilai kalori, iaitu rasa pedas. Benda pedas yang paling tinggi nilai kalori tapi kaya dengan vitamin C itu adalah cili padi. Vitamin C yang ada dalam rasa pedas itu tidak akan musnah, tidak akan hancur kalah dengan reaksi gula. Bermakna tidak dapat menawan rasa pedas. Macam mana pula dengan pahit? Pahit sepatutnya diambil sebelum masuk tidur pada waktu malam. Macam mana pula kalau ambil benda manis dulu sebelum ambil benda masam? Kalau macam tu, dah tentulah kapasiti gula dalam darah akan naik tinggi. Jadi, macam itulah secara ringkas aturan yang sepatutnya diamalkan ikut susunan rasa. Jadi, mulakan hari dengan masin, masam, manis, pedas, lepas tu pahit. Barulah teratur dalam sistem metabolisme. Sistem metabolisme itu dikawal oleh kelenjar thyroid, warna biru, metrik 5. Warna biru, dia adalah pengatur, penyusun komunikasi pada bahagian tengkorok, pada bahagian kerongkong, anak tekak ni. Jadi, tapi gerak kerja warna biru itu berbeza dalam sistem metabolisme. Dalam sistem metabolisme, cahaya warna biru yang dominasi alam sejak dari awal pagi itu dia mengatur agihan kolesterol, agihan lemak, agihan vitamin, mineral, agihan gula, garam. Frekuensi garam adalah juga warna biru, metrik 5. Garam ni dia unik. Dia unsur kimia yang sangat unik. Sebab garam dah ada siap pasangan sejak daripada azali. Tak ada unsur kimia lain
yang sudah ada siap ada pasangan atom kecuali garam. Carilah atom yang berpasangan dalam satu unsur. Memang tak pernah ada. Tak pernah. Jadi unsur garam ni dia terdiri dari pasangan natrium dan klorida. Natrium itu ada cas positif. Klorida ada cas negatif. Jadi apabila ada cas positif, ada cas negatif, bermakna garam ada kutub utara, ada kutub selatan. Apabila ada dua kutub, bermakna garam ada daya tarik dan ada daya tolak. Apabila ada daya tarik, ada daya tolak, itulah bukti garam bersifat magnetik. Macam tu. Jadi kalau tersalah ambil makanan, macam dalam contoh tadi, sama ada manis ataupun masam, yang mana nak ambil dulu. Jadi semua itu akan digubah jadi tenaga kalau sudah ada persediaan garam pada awal pagi. Jadi dalam formula garam booster, itu sudah siap terakam tenaga kuantum, kita cuma perlu tambahkan dengan niat saja. Jadi apabila amalkan ambil garam booster pada awal pagi ataupun pada setiap kali sebelum ambil makanan, bermakna sudah ada bahan yang akan mengolah, yang akan mengurai, yang akan mengatur gerak kerja sistem metabolisme. Lepas tu baru boleh buat pergerakan otot, baru boleh buat kontraksi otot yang keras. Sebab segala keperluan zat pada tulang, pada darah, pada otot, pada kulit, itu dapat dihantar dengan cekap dan dengan teratur. Jadi kalau kita nak naikkan mana-mana bahagian otot supaya nampak gagah, nampak kental, nampak kuat, jadi kena ada pergerakan otot yang keras, yang berat pada kawasan yang berkenaan. Nanti segala zat makanan, segala nutrisi akan pergi ke situ. Tapi kalau hanya makan saja, tak ada sebarang pergerakan otot, semua itu nanti akan keluar bersama najis. Walaupun semua zat berjaya dibakar, semua zat berjaya digubah menjadi tenaga. Tapi masih tak dapat bantu untuk membina otot yang kental, yang tough, macho tu. Bermakna isyarat atau signal komunikasi itu kena hantar dulu sebelum kita lakukan pergerakan otot yang keras ataupun sebelum kita buat kerja berat. Kalau buat juga kerja berat dalam keadaan perut kosong, itu hanya akan terbitkan gas dalam perut. Pantang besar betul lah orang dulu. Kalau belum sarapan, memang dia tak kasi angkat benda berat. Sebab apa? Nanti boleh pitam, nanti boleh muntah macam orang kena keracunan makanan. Lebih malang lagi, boleh terkena slip disc. Jadi reaksi itu berlaku sebab dia buat kerja keras ketika perut dia masih kosong dan dia belum lagi ambil sarapan pagi. Jadi apabila perut kosong, gas akan ambil alih. Aliran darah jadi perlahan, jadi lambat. Sebab itulah dia jadi terhoyong-hoyang. Macam nak muntah. Tangkap pada tengkuk. Terasa berat pada tengkuk. Kenapa? Sebab memang kolesterol bertumpu, bertimbun, berkumpul, berhimpun, berlonggok pada bahagian tengkuk. Jadi jangan risau kalau tengkuk terasa berat. Itu bukan sebab ada jin mambang duduk bertenggek dekat situ, tetapi sebab ada tumpukan kolesterol jahat. Terlalu banyak kolesterol tersangkut, tersekat, terhenti dekat situ. Jadi aliran darah dari jantung dan paru-paru yang nak bawa naik oksigen ke otak, itu jadi tersekat. Itulah sebabnya yang sebenar. Jadi dari sudut psikologi, kolesterol itu mempengaruhi karakter, perilaku.
Dia juga mempengaruhi daya berfikir. Jadi psikologi semangat yang mempengaruhi jiwa dan perasaan itu juga ada kaitan rapat dengan kolesterol. Jadi apabila dia mula ambil pil anti kolesterol yang doktor beri, alih-alih kita nampak karakternya berubah. Semangat juang dia dah mula luntur. Keberanian dia dah hilang. Kita kena ingat, kolesterol adalah satu keperluan. Tapi kita kena ambil dalam kuantiti yang kecil secara tidak berlebihan. Jadi kita telah bahaskan tadi, kalau dah ada garam dari semenjak awal pagi sebagai pengatur gerak kerja sistem metabolisme, jadi tak ada apa yang perlu ditakutkan, tak ada apa yang perlu dirisaukan. Risau itulah yang akan bawa pada stres. Jadi tak perlu risau, tak perlu takut kalau termakan benda yang tinggi kolesterol apabila sudah ada garam. Sebab apabila sudah ada garam, kolesterol tidak akan pernah mungkin jadi bebanan dalam darah sebab metabolisme itu telah disusun atur supaya sentiasa tinggi. Jadi apa saja yang kita makan, apa saja yang kita telan, semua akan dibakar, digubah jadi tenaga sampai habis. Tak ada apa lagi yang tertinggal, yang tersisa. Tapi perut akan terasa cepat lapar. Jadi kena makan banyak kali lah. Tak apa, makanlah seberapa banyak kali sekalipun. Badan tetap kurus, maintain macam tu. Kalau kita nak sebut soal kolesterol yang ada dalam lemak, sebenarnya itulah unsur yang kawal hormon dalam frekuensi warna pink ataupun matrik 2. Dan itulah juga unsur yang kawal antibody dalam frekuensi warna violet matrik 3. Jadi orang yang ada masalah antibody sudah pasti ada gangguan emosi. Dia jadi cepat marah, dia jadi bengis, dia jadi garang. Sebenarnya perilaku atau karakter marah itu timbul dari dalam perut. Bergantung benda apa yang dia dah telan, benda apa yang dia dah makan. Dalam perut paling banyak bakteria, paling banyak kuman. Jadi jangan tersalah makan benda basi yang tinggi kolesterol. Apabila basi, bermakna sudah dicemari bakteria. Pengaruh bakteria inilah yang gubah perilaku, yang gubah karakter si empunya diri ini tadi. Jadi alih-alih perangainya, wataknya, karakternya berubah. Hilang keceriaan, dia jadi panas baran, kuat merajuk. Kenapa? Sebab bakteria jahat dari luar dah masuk bersama makanan yang dia ambil. Jadi kalau dia stres, dalam keadaan stres, nanti bakteria jahat akan semakin subur berkembang biak. Jadi apakah unsur yang dapat kawal pembiakan bakteria jahat ini supaya tak berlebihan? Sudah tentulah jawapannya gula. Macam mana? Ambil gula pada waktu pagi, itu boleh lemahkan bakteria jahat. Gula adalah lawan yang setanding, yang setara dengan segala macam kuman. Apatah lagi kalau kita ambil gula dalam bentuk formula NW yang sudah terakam tenaga kuantum. Tapi tenaga paling banyak digunakan ketika sedang berfikir. Tapi akal fikiran itu sendiri, dia makin kreatif ketika tengah lapar berbanding sudah kenyang. Jadi kalau nak makan sedap sampai kenyang, bermakna kena banyak berfikir. Kena buat senaman ringkas. Kena buat pergerakan otot pada awal pagi. Barulah tak ada bebanan lebihan gula dan badan pun tak akan pernah jadi obesiti terlebih gemuk. Kalau buat hidroterapi ais, itu pun boleh mengurai kelikatan gula dalam darah. Nanti lebihan gula itu akan dihantar ke otak, otak akan gunakan tenaga gula itu
untuk jalankan fungsi kerja. Jadi pergerakan otot yang keras itu perlukan tenaga yang diolah dari gula. Sebab itulah gula dan garam dijadikan medium pembawa tenaga dalam konsep rawatan CBT ini. Jadi jangan takut beri gula kepada orang diabetes, jangan takut beri gula kepada orang yang terkena serangan virus, jangan takut pada beri gula pada orang yang ada masalah gangguan tenaga asing, sebab apa saja virus akan ditendang keluar dalam masa yang sangat singkat melalui muntah lendir. Itulah rahsia pertembungan antara karbon dengan gula dan garam. Garam memang bersifat pelindung sejak dari azali. Ketika tubuh sihat, garam sebagai pengatur cara, garam sebagai penyusun sistem metabolisme. Tapi kalau tubuh sebagai unsur karbon itu sudah jatuh sakit, maka perlukan kombinasi pasangan gabungan gula dan garam. Gula dia bersifat membina. Semua binaan di syurga itu bersifat manis. Gula dapat cantikkan karbon, dapat menghiasi binaan. Jadi itulah antara sebahagian daripada rahsia gula dan garam. Tapi hari ini kalau kena diabetes ataupun kena darah tinggi, selalunya doktor akan beri ubat untuk cairkan darah. Doktor senang, dia ambil jalan singkat, cairkan darah yang pekat. Tapi boleh ke asyik nak main cairkan darah saja? Berapa lama? Padahal darah yang terlalu cair itu amat membahaya pada pesakit. Takkan selama-lamanya nak cairkan darah aja. Jadi kaedah yang merepek macam ni, ini kita tak dapat terima dalam ilmu sains CBT. Sepatutnya beri saja pesakit tu makan gula, nanti tahulah gula tu nak kawal kelikatan darah ikut keperluan tubuh. Tapi malangnya itulah pil cairkan darah juga yang jadi pilihan popular. Apa nak buat? Jadi kalau pergi jumpa doktor, hampir semua doktor nasihatkan pesakit diabetes jangan ambil gula. Gula ni dia dah jadi bahan fitnah sebagai pembawa pelbagai jenis penyakit yang mematikan. Kita nak bagi tahulah sekali lagi. Dalam ilmu kimia, gula ada banyak nama. Ada banyak jenis. Satu daripadanya disebut karbon. Karbon itu adalah istilah gula dalam bentuk kalori. Jadi nilai kalori tertentu itu diperlukan untuk menjana tenaga kinetik, menjana tenaga untuk pergerakan otot. Tapi kalori itu hanya boleh sintesis melalui pembakaran pada waktu pagi, iaitu ketika alam dikuasai cahaya hijau. Bukan pada waktu tengah hari di mana alam dikuasai cahaya kuning. Pada waktu tengah hari, oksigen dilepaskan. Sama macam daun-daun hijau yang buat makanan dalam proses fotosintesis. Jadi perut akhirnya mengolah makanan dan protein. Protein diperlukan untuk pembinaan tisu organ anatomi. Jadi puncak tertinggi hasil penjanaan tenaga adalah dalam bentuk oksigen. Oksigen itulah yang nak dihantar ke otak. Jadi begitulah perbahasan tentang warna hitam, warna kuning, warna hijau, dan yang terakhir tadi adalah warna biru. Atau metrik 6, 7, metrik 8 dan metrik 5. Jadi begitulah susunan metrik ini sengaja diatur supaya lebih mudah beri kefahaman berkaitan antara organ dan penyebab penyakit ataupun berkaitan antara anatomi dan fisiologi. Sebab ramai ahli sains
yang gagal faham tentang kuantum. Apatah lagi menemui tenaga kuantum. Sebab ahli sains itu sendiri, dia anggap kuantum adalah fenomena dalam wilayah paranormal, bersifat misteri, bukan sains. Sudah kita bahaskan dengan panjang lebar tadi, setiap atom ada nilai angka. Semua ahli kimia tahu pasal benda ni, tapi mereka gagal atau mungkin tak mampu susun anatomi dan fisiologi seperti mana yang disusun dalam ilmu CVT. Jadi begitulah falsafah ilmu dalam sains CVT melihat anatomi dan fisiologi dari sudut matematik. Jadi kaedah metrik ini dia tidak akan pernah berubah sampai bila-bila sebab itu adalah ketetapan. Jadi betapa mudah kita nak faham anatomi dan fisiologi menurut susunan angka dan warna. Jadi susunan ini sudah tepat, susunan ini sudah lengkap. Pergilah belajar anatomi sampai 20 tahun sekalipun, akhirnya nanti inilah juga yang ditemui. Jadi ilmu kuantum dalam sains CVT ini belum pernah dan mungkin tidak akan pernah dapat dibuktikan salah. Kuantum bersifat pantulan semula, bersifat pembalikan, sama macam sifat gema. Sungguh adil dan saksama. Bermakna apa saja yang kita lakukan itu akan kembali semula pada diri sendiri. Begitulah hakikatnya. Jadi sebab itulah rawatan dengan ilmu kuantum ini tidak layak dilakukan oleh orang yang ada sifat hipokrit, kelang kabut, dia tidak fokus, tidak teliti, melulu, tidak siasat dulu. Apatah lagi orang yang tidak lulus ujian sebab dalam dirinya ada penuh dengan sifat tamak, riak dan juga mengejar jisim. Jadi semua sifat ini bertentangan dengan sifat kuantum. Akhirnya akan rugi dan makan diri dia sendiri. Jadi sepanjang 23 tahun ini, saya kira Prof dah didik lebih daripada 10,000 orang murid. Ramai yang sampai hari ini masih kekal jadi pengamal sebab mereka ada kuantum yang hebat. Tapi kita tak nafikan, lebih ramai lagi yang sudah tersingkir dengan sendiri sebab apa? Sebab mereka gagal dalam ujian kuantum. Jadi siapa yang tersingkir itu urusan dia bersama Tuhan. Sebab dia tak dapat nak teruskan sambung belajar rahsia ilmu melalui sains CVT ni. Jadi mereka tu kita tak pernah kesalkan dan kita tak pernah salahkan sebab kita faham semua itu berkait rapat dengan kuantum diri masing-masing. Jadi ilmu pun sebenarnya ada kuantum tersendiri. Jadi siapa yang nak terus kekal, dia kena istiqamah. Jadi apabila datang ujian dan kalau dia lulus, nanti darjat kuantum tu akan naik sedikit sampai dia diuji lagi. Dan kalau dia lulus ujian seterusnya, nanti darjat kuantum akan naik setingkat lagi. Dan begitulah seterusnya dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Tapi kita kena waspada, jangan sampai kita tersalah bawa ilmu kuantum ini sampai sebab tersalah bawa ilmu kuantum takut boleh menggelincirkan akidah dan menjatuhkan kita ke lembah syirik. Jadi oleh itu kita jauhkan diri daripada kaedah rawatan yang pelik, yang merepek, yang meragukan, yang kuno, yang ketinggalan zaman. Sebab kita harus sentiasa ingat bahawa sel mampu rawat dirinya sendiri. Wallahu a'lam bisawab. Sekianlah saja. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih doktor. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Amin. Kita sambung nanti doktor lagi 1 minggu lagi. Ya, tak payah Seronok doktor soal-soal tak habis dulu. ni.
Nanti kita sambung. Ada warna merah. warna Soalan warna. saya simpan dulu. Soalan simpan dulu. Ya, betul. Hmm. Okey doktor, terima kasih doktor Okey, banyak-banyak. baik. Terima kasih semua yang Baik. sudi pada malam ni. Alhamdulillah, terima kasih doktor. Terima kasih. Terima kasih doktor. Terima kasih doktor. Terima kasih doktor. Terima kasih. Terima kasih semua. Selamat malam. Assalamualaikum. Malam.